Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terbaru, satu kejutan yang amat besar kepada seluruh rakyat Malaysia, terutamanya untuk rakyat negeri Sarawak. Apa tidaknya, satu perkara yang amat mengejutkan baru saja dilaporkan berlaku kepada Timbalan Menteri Sarawak, dan akhirnya polis telah membuat keputusan, membuat siasatan, membuka kertas siasatan. Terbaru, Timbalan Menteri Sarawak diserang, polis buka kertas siasatan. Polis menyiasat dakwaan yang kononnya terjadi kejadian serangan terhadap Timbalan Menteri Sarawak pada Selasa lepas. Pesuruhjaya Polis Sarawak iaitu Muhammad Azman Ahmad Sapawi berkata, tindakan menteri yang tidak dinamakan itu mendakwa Pesuruhjaya Polis Sarawak Muhammad Azman Ahmad Sapri berkata, Timbalan Menteri yang tidak dinamakan itu mendakwa diserang berhampiran rumahnya di Tabuan Jaya pada jam 9.06 malam pada 30 Mei lalu. Dalam aduan tersebut, pengadu mendakwa melihat 4 suspek dipercayai warga tempatan dalam satu keadaan yang amat mencurigakan serta menegur mereka. Salah seorang daripada mereka tidak berpuas hati dengan teguran, telah cuba menyerang dan mengasari beliau sehinggalah menyebabkan dan mengakibatkan kecederaan pada bahagian belakang badan, katanya pada satu kenyataan pada hari ini. Kes itu disiasat mengikut Seksyen 323/506 Kanun Kesiksaan, katanya, sambil menggesa orang ramai supaya tidak membuat spekulasi. Muhammad Azman menyeru mereka yang mempunyai maklumat supaya menghubungi pegawai penyiasat Ratna Borhan di talian 019-817-6267. Terdahulu, Sinar Harian melaporkan seorang timbalan menteri mendapatkan rawatan hospital bagi mendapatkan rawatan hospital bagi mengubati kecederaannya sebelum membuat laporan polis. Saya, admin The Twin TV, ingin mengecam sekeras-kerasnya tindakan daripada pihak-pihak yang begini. Ini sepatutnya tidak berlaku di Malaysia, kerana ini adalah satu jenayah tanpa ada sebab-sebab musabab yang tertentu. Ini adalah jenayah yang patut untuk diberhentikan, kerana serangan kepada orang yang menegur, orang yang baik, itu satu perkara yang amat tidak baik. Kalau ditegur kerana mencurigakan, itu adalah satu perkara yang amat penting. Tapi kalau tiba-tiba pula yang ditegur itu marah dan menyerang, ini satu perkara yang amat pelik. Mengapa boleh terjadi? Jadi harap-harap ini boleh dihentikan. Kita berdoa, kita harap semoga polis Diraja Malaysia dapat menyelesaikan kes ini, menangkap mereka yang berkaitan, dan seterusnya siasatan dapat dilaksanakan dengan baik. Sekali lagi, saya admin The Twin TV, sampai bila-bila lah saya akan tetap mempertahankan bahawa kedaulatan undang-undang di Malaysia, nothing is above the law. Dan saya juga percaya bahawa polis Diraja Malaysia pasti akan melaksanakan tugas mereka dengan baik. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi, bye bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Habislah Mahathir. Habislah Mahathir, bukan habis kenapa, tapi nampaknya Mahathir tidak sesuai untuk dibandingkan dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Jadi memang tak lama lagi memang Mahathir memang akan dilupakan lah. Ya betul lah, semua orang pasti akan
pasti akan kembali kepada Yang Esa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mendakwa kenyataan daripada Ahli Parlimen Pendang Datuk Awang Solahuddin Hashim berhubung kenyataan fitnah menerusi artikel bertajuk MP PAS Sikap Pendendam Anwar lebih teruk daripada Mahathir menunjukkan ia didorong niat jahat. Dulu artikel ini kata Mahathir jahat. Jadi sekarang Anwar lebih teruk. Dia dalam artikel itu Anwar lebih tajuknya Anwar lebih teruk daripada Mahathir. Tapi sekarang nampaknya Mahathir dah tak jahat sekarang ni. Mahathir dah jadi orang baik. Kerana Tok Guru Hadi Awang dah bergabung pun. Dah pun menerima Mahathir sebagai rakan untuk disokong di dalam proklamasi Melayu. Jadi saya fikir artikel-artikel dulu tu dah dilupakan lah. Tapi menerusi jawapan kepada pembelaan yang difailkan di Mahkamah Tinggi pada Selasa, Pengerusi Pakatan Harapan itu berkata, tindakan Awang itu mengungkap istilah zalim dan membuat perbandingan dirinya dengan Mahathir jelas menunjukkan itu kenyataan fitnah. Menteri Kewangan berusia 76 tahun ini berkata, Awang selaku defendant tidak wajar untuk merujuknya dengan bekas Ahli Parlimen Langkawi itu kerana ia bukan relevan, logik atau boleh dipertahankan. Oh, ni bekas Menteri Kewangan kot. Semua rujukan kepada Mahathir tidak sepatutnya dibuat oleh defendant kerana tindakannya itu telah memburukkan keadaan. Maka saya berhak untuk mendapat ganti rugi yang substansial, katanya. Tambahnya lagi, defendant sengaja memfitnah walaupun saya sudah menafikannya secara terbuka, katanya, yang juga adalah selaku plaintiff. Secara realiti, Anwar berkata, selaku pemimpin negara, beliau tidak pernah mencampuri tugas agensi penguatkuasaan termasuk di peringkat Jabatan Peguam Negara. Beliau menegaskan bahawa penyiasatan dan pendakwaan oleh agensi penguatkuasaan adalah adil, bebas dan saksama, tanpa rasa takut atau pilih kasih, serta beliau tidak pernah campur tangan berhubung perkara itu. Ahli Parlimen Tambun itu berkata, defendant sengaja berniat mencaci dan menuduhnya mengamalkan penyiasatan serta pendakwaan terpilih sehingga menyebabkan kesan fitnah yang lebih teruk. Pada 3 Mac yang lalu, Anwar telah memfailkan saman terhadap Awang berhubung kenyataan berbau fitnah terhadap Perdana Menteri itu di lobi Parlimen. Pemimpin PKR itu memfailkan saman menerusi Tetuan SN Nair and Partners di Mahkamah Tinggi di sini dengan menamakan Awang sebagai defendant tunggal. Berdasarkan pernyataan tuntutan, Anwar mendakwa defendant membuat beberapa kenyataan yang merujuk kepadanya di lobi Dewan Rakyat, bangunan Parlimen di sini, semasa mesyuarat pertama penggal kedua Parlimen ke-15 pada 21 Februari lepas. Beliau berkata, kenyataan tersebut telah diterbitkan semula atau menyebabkan penerbitan semula oleh defendant kepada pemberita yang terakam dalam bentuk audio dan video. Sementara itu, pada 4 April lalu, Awang membalas pernyataan pembelaan saman itu dengan menyatakan bahawa pertuduhan jenayah terhadap Presiden Bersatu Tan Sri Mahyudin Yassin dan bekas Ketua Penerangan Bersatu Datuk Wan Saiful Wan Jan bercanggah dengan dakwaan Anwar bahawa beliau tidak mengamalkan politik dendam. Awang berkata mendakwa pertuduhan kes jenayah itu berlaku selepas Anwar menyatakan pada tahun lalu bahawa dana untuk skim Jana Wibawa itu disalahgunakan. Pemimpin PAS itu berkata Anwar juga berhenti membuat ulasan terhadap Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dalam skandal projek pembinaan kapal tempur pesisir LCS selepas Presiden UMNO itu menjadi timbalan Perdana Menteri dalam Kerajaan Perpaduan. Okey, anda boleh membaca berita lengkap ini di sinarharian.com.my, sinarharian.com.my. Banding Mahathir dengan saya berniat jahat, kata Anwar. Kita jumpa lagi, bye-bye.